الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته wabarakatuh. Lagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memulakan kuliah maghrib kita di hari yang berbahagia ini, bersama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'udi'uhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jagaan kuasa Masjid Al-Muhsinin, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan haji, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang bersama-sama memakmurkan majlis kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita terus diberikan kesempatan waktu, kekuatan dan juga kehendak kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ruang dan peluang untuk kita meneruskan perbincangan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang dicatatkan dalam Sahih Al-Bukhari, yang mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian kita ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga panduan-panduan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keizinan kepada kita dengan memberikan kita sambungan nafas dan roh kita sampai ke hari ini. Kita dapat menyaksikan perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita pada hari ini. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, mungkin kita sedia maklum dan juga sentiasa cuba untuk mengambil berat apa yang berlaku kepada saudara-saudara seakidah kita, para muslimin, para muslimat, mukminin dan mukminat, yang sebahagian besar daripada umat pada hari ini berhadapan dengan kezaliman-kezaliman yang nyata. Lalu contoh, bila kejadian kezaliman, penganiayaan, pembunuhan, malah bukan setakat dibunuh, sebelum dibunuh diseksa, bukan setakat diseksa, setelah mana dibunuh terus diseksa mayat-mayat yang telah ada dengan dibakar, dengan diambil tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, yang sangat menyedihkan. Ia bukan, kalau mungkin sebelum ini kita diketengahkan dengan banyak kejadian-kejadian kezaliman yang seumpama ini dilakukan oleh terutamanya di kalangan rejim Zionis yang nyata musuh kepada umat Islam. Itu pun di dalam keadaan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan secara rawa, tembakan-tembakan, pengepungan dan seumpamanya. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan
Mereka yang bernama Abdul Fattah, yang nama kadang-kadang lebih sedap daripada nama kita. Nama sounds lebih Arabic daripada, memang orang Arab lah. Tetapi apa yang dilakukan adalah jauh daripada batas-batas kemanusiaan, malah lebih buruk daripada kezaliman-kezaliman dan penganiayaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebahagian daripada umat menjadi keliru. Bagaimana mungkin di kalangan umat Islam, di kalangan mereka yang bernama Amin, Muhammad, Ahmad dan seumpamanya ini boleh untuk melakukan kezaliman-kezaliman dan penganiayaan yang seumpama ini? Bukan setakat itu, malah disokong juga oleh Abdul Fattah tadi, disokong oleh Abdullah, disokong juga oleh beberapa orang lain. Zaid contohnya, nama-nama indah, nama-nama Islam. Malah Abdullah yang dinyatakan itu contohnya, Raja Abdullah, juga disebut sebagai Khadimul Haramain, penjaga dua tanah suci. Turut kezaliman-kezaliman yang dilakukan ke atas manusia, kezaliman yang dilakukan ke atas umat. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah sebenarnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin aturkan kepada kita untuk kita benar-benar menyedari dan melihat perbezaan yang jelas. Kalau dalam bulan Ramadan kita sama-sama diketengahkan bagaimana kefahaman berkenaan Al-Quran sebagai Al-Furqan yang membezakan di antara yang hak maupun yang batil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang untuk kita sampai ke hari ini tengok bagaimana gambaran-gambaran yang hak itu dan juga yang al-batil. Al-batil mungkin dibawa oleh seorang yang bernama Ahmad, Muhammad ataupun seumpamanya. Dan kalau kita tengok respon tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila mana mereka yang bersama dengan al-haq, kadang-kadang mungkin mereka belum lagi beroleh hidayah, tetapi mereka cuba untuk memperjuangkan dan juga mempertahankan keadilan dan berdiri di atas prinsip kebenaran yang dipersetujui bersama. Maka kita tengok antara negara yang awal memutuskan hubungan diplomatik dengan memanggil duta di balik adalah negara Ecuador dan Venezuela. Dan kita dengar juga penghubungan daripada Kesatuan Afrika. Afrika ni sebahagian besarnya Muslim, sebahagiannya Muslim. Bukan sebahagian besar, mungkin menghampiri 50%. Tapi sebahagian yang lain adalah negara-negara yang bukan Islam, seumpama Afrika Selatan. Tetapi mereka yang juga pernah mengalami proses-proses di mana penganiayaan, kezaliman yang dilakukan ke atas mereka. Kalau kita ingat balik sejarah Afrika Selatan contohnya adalah dengan dasar apartheid yang dilakukan dan dikenakan ke atas golongan ataupun bangsa yang berkulit hitam ini. Maka mereka melihat ini adalah kezaliman yang nyata. Maka kalau kita tengok petikan ataupun ucapan yang disampaikan oleh Erdogan selaku Perdana Menteri Turki, kita tak perlu untuk jadi orang Mesir, ataupun mungkin tak perlu untuk menjadi seorang Muslim ataupun seorang yang beriman untuk respons mengecam kekejaman dan juga kezaliman, pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan tanpa beri kemanusiaan ini. Cukup untuk kita menjadi seorang manusia. Kalau kita seorang manusia, maka kita akan melihat ia adalah nyata kezaliman. Malah kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat yang memang menguasai ilmu yang berkait dengan undang-undang antarabangsa ataupun seumpama contohnya Geneva Convention, memberikan penegasan bagaimana treatment yang sepatutnya kepada contohnya orang-orang yang ditawan di dalam peperangan, tawanan perang, adalah salah sama sekali. Contohnya, kalau seorang askar yang telah menyerah diri, mengangkat bendera putih dan menggugurkan senjata, adalah salah sama sekali untuk ditembak dan dibunuh. Ini tentera di medan perang.
Namun begitu apa yang berlaku di dataran Rabah dan di dataran An-Nahdhah bukannya askar, bukan setakat pemuda-pemuda yang gagah perkasa, tapi bayi yang baru dilahirkan beberapa hari turut menjadi mangsa kekejaman dan kezaliman dengan tembakan yang membabi buta. Wanita-wanita yang sememangnya tak ada senjata, apa yang dibawa oleh mereka adalah Al-Quran. Apa yang dibawa oleh mereka adalah sekadar kelengkapan yang diperlukan harian. Maka ini yang ditujukan oleh mereka yang bertopengkan. Mereka mengaku sebagai seorang Muslim juga, tetapi mereka melakukan kezaliman dan kekejaman yang lebih di luar daripada batas kemanusiaan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka semangat daripada pengajian hadis kita juga adalah insya-Allah untuk mengambil semangat apa yang dipertahankan. Maka mereka yang berpegang kepada perjuangan di atas dasar keamanan, mereka melakukan protes tetapi di atas dasar keamanan, maka mereka menyatakan bahawa perjuangan dan juga perkumpulan di dalam keadaan yang aman ini akan jauh lebih kuat dan lebih mampu untuk menumbangkan peluru-peluru kezaliman yang dilancarkan oleh mereka. Maka kita tengok bukan satu dan bukan dua, tetapi ramai di kalangan anak-anak muda, golongan tua juga, malah di kalangan kanak-kanak yang melalui proses-proses pentarbiahan pendidikan yang sepatutnya tidak segan silu untuk memaparkan di sana sini. Ihtimal bukrah aku syadidah. Kalau yang perempuan, ihtimal bukrah aku syadidah, membayangkan kemungkinan dan juga harapan kepada mereka. Mereka tidak bimbang kepada peluru, mereka tak bimbang kepada kezaliman, mereka tak bimbang kepada penganiayaan, pembakaran, tetapi mereka menyangka-nyangkakan bahawa kemungkinan esok, bukrah esok, bahasa orang Mesir disebut bukrah, kalau bahasa Arab standard disebut ghadan, bahasa Mesir disebut bukrah. Bukrah, aku akan menjadi seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, mungkin kita agak jauh daripada mereka dalam pengertian dan juga batas geografi, tetapi peluang-peluang yang ada, insya-Allah kita banyakkan lagi doa-doa kita, munajat kita, dan kalau ada kemampuan untuk kita memberikan sumbangan dari sudut kewangan, sumbangan-sumbangan yang bersifat support, sokongan, moral support kepada mereka, kita berikan. Dan di samping kita sampaikan juga kepada, mungkin kadang-kadang ada juga di kalangan rakan-rakan kita, jiran kita, mungkin sanak saudara kita ataupun ahli keluarga kita yang unfortunately rely pada sumber-sumber yang saya sebut, contohnya putusan yang Allah Alam mungkin mereka refer kepada media-media perdana Mesir yang dikuasai oleh tentera-tentera ni. Memang apa yang digambarkan adalah pertentangan. Contohnya, bila disebut bahawa golongan yang cuba untuk melakukan demonstrasi aman dan seumpama ini sebagai golongan pelampau dan pemberontak, ini adalah satu kesilapan yang nyata dari sudut pemberitaan dan juga maklumat yang disampaikan. Kerana apa yang jelas, yang pemberontak ini adalah golongan yang kalau tulisan Umi disebut Tamarud, T-A-M-A-R-O-D. Bahasa Arab terjemahannya Tamarud ini adalah memang pemberontak, rebels, golongan yang mencetuskan demonstrasi-demonstrasi yang penuh dengan keganasan sebelum ini, yang dijadikan sebagai justification oleh pihak tentera untuk merampas kuasa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita cuba untuk mengambil maklumat yang tepat dan juga sewajarnya, dan cuba untuk sampaikan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, yang mudah-mudahan ini merupakan, kalau tak banyak pun sedikit, sumbangan kita insya-Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dizalimi insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berbincang dalam pengajian sebelum puasa hari itu adalah pada hadis yang ketiga, dan
Kalau tak silap saya, pada catatan saya, kita baca sampai kepada fayatazawwatu limithliha hatta ja'abul haq. Betul kan? Yang ada buku-buku rujukan. Kalau tengok kepada teks ni, ia adalah pada baris yang ke-6. Di mana kalau boleh untuk diringkaskan, perbincangan kita sebelum ini merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang kalau boleh untuk kita sambung sedikit lagi, bila mana disebut di dalam hadis ini fayatazawwadu limithliha, bagaimana Khadijah, isteri baginda SAW, memberikan komitmen untuk membantu Nabi SAW. Ini dah balik pada kali yang kedua. Maknanya bila Nabi SAW balik kepada Khadijah, maka Khadijah menyediakan bekalan yang secukupnya, sebagaimana kali yang pertama Nabi SAW berkhalwah ataupun bersunyi-sunyian, berta'abbud di Gua Hira. Kemudian Khadijah menyediakan bekalan yang sewajarnya. Hatta ja'abul haq. Maka ja'abul haq ini, kalau tak silap saya dah jelaskan bagaimana ia adalah suatu pembuktian kepada gambaran-gambaran mimpi baginda SAW. Sehingga sebahagian daripada ahli hadis menjelaskan bagaimana sebelum Nabi SAW menerima ataupun menerima penurunan wahyu pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita biasa diperdengarkan, iaitu dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maka Nabi SAW telah diperdatangkan dengan, kalau kita tengok kepada baris yang keempat itu, la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh, yang kita dah bincangkan bagaimana ada gambaran-gambaran yang Nabi SAW ataupun isyarat-isyarat, signal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Maka hatta ja'abul haq menjelaskan bagaimana malaikat Jibril datang depan-depan di hadapan Nabi SAW dan mengajarkan apa yang akan kita baca nanti, wa huwa fi ghari Hira. Maka Nabi SAW dah patah balik ke Gua Hira. Maka pada waktu yang berkenaan terbuktilah apa yang diberikan signal dan juga gambaran di dalam mimpi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, diringkaskan di dalam perbincangan ataupun pertemuan dengan Jibril ini, maka Nabi SAW menceritakan di sini, wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malak, iaitu Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, faqala iqra. Malaikat Jibril minta kepada Nabi SAW agar baca. Suruh Nabi SAW untuk membaca. Dengan seruan daripada Jibril, iqra, baca, kata Jibril. Maka Nabi SAW memberikan jawapan, ma ana biqari. Di dalam pengertian yang mudah, kalau kita tengok kepada terjemahan itu, Nabi SAW respon dengan menyebut bahawa aku bukan seorang yang boleh untuk membaca. Aku bukan seorang pembaca. Maknanya Nabi SAW dalam terjemahan mudah, Nabi menyatakan bahawa Nabi bukan seorang yang boleh untuk membaca teks. Okey? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa perkara yang wajar untuk dibincangkan di sini. Ada sebahagian yang melihat bahawa bila Nabi menyebut bahawa Nabi tak boleh nak baca, ataupun Nabi bukan seorang yang boleh untuk membaca teks, maka ada yang mengujarkan bahawa ini menggambarkan bahawa Nabi seorang yang lemah. To be a messenger dalam konteks kehidupan manusia biasa, nak jadi postman, apa prasyarat untuk menjadi postman?
Tuan-tuan muslimin kalau tak tahu, mungkin jiran-jiran kita ke kawan kita persyarat untuk menjadi postman. Zaman muda-muda saya pernah jadi postman dekat UK. Saya kerja part time jadi postman. Maka dia punya assessment untuk jadi postman ini adalah kebolehan membaca, kebolehan mengira, dan kebolehan untuk menghasilkan surat. Dia kena tahu mengira juga. Sebab alamat rumah akan memerlukan kepada nombor contohnya. Dan juga ada beberapa perkara yang membabitkan ujian matematik. Alhamdulillah saya lulus pada waktu yang berkenaan dan boleh untuk jadi postman. As a messenger, paling kurang kena ada skill membaca. Tapi Nabi SAW, Nabi yang akan dilantik sebagai Rasul, sebagai Nabi, pada pandangan manusia biasa macam mana ni? Macam mana seorang, ini terutamanya di kalangan orientalis, mereka yang cuba untuk menyanggap bagaimana seorang Rasul yang bakal diutuskan kepada umat, tapi ma'ana biqari, tak boleh nak baca. Maka ia digambarkan sebagai gambaran kelemahan. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini bagi mereka yang bersandar kepada logik akal semata-mata, tanpa melihat kepada pengalaman, tanpa melihat kepada keindahan, kemuliaan pemilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka ini sebenarnya mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukannya merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat, contohnya kita tengok orang buta ni. Orang buta, of course dia tak boleh untuk baca teks. Memang dia tak nampak pun teks di depan mata dia. Rambut pun dah tak berapa dah nampak teks di hadapan. Tapi kita akan jumpa ramai, bukan seorang dan bukan dua, ramai orang buta yang boleh hafal Al-Quran, baca lebih lancar daripada kita. Walaupun ada yang memujahkan, yang menggunakan braille, tapi sebahagian besar daripada hufaz yang buta tidak bersandarkan kepada braille, tetapi kekuatan penguasaannya, hafalannya Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan dan muliakan. Maka dengan sebab itu, kalau orang yang celik hafal Al-Quran, kita tak boleh betul. Kita rasa it's normal lah. Sebab kita dah boleh baca, boleh untuk mengulang, boleh untuk nampak. Even kita boleh letakkan Al-Quran mushaf di depan kita. Tetapi bagi orang yang buta, kita akan rasa takjub. Betul? Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk membaca teks dan tidak boleh untuk menulis, istilahnya ummi, tetapi di dalam keadaan orang cuba untuk mempertikaikan kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia sebenarnya adalah pembukti kepada kekuatan dan juga pemilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh untuk menguasai ilmu, yang boleh untuk mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh untuk mengingati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebarang kecacatan. Walaupun selain daripada itu, perujahan kenapa Nabi seorang yang ummi adalah untuk menolak sangkaan-sangkaan ataupun dakwaan-dakwaan jahat yang menyatakan bahawa Nabi adalah seorang yang mereka-reka Al-Quran ini. Maka Nabi SAW didatangkan oleh Allah sebagai seorang yang ummi. Maka dengan itu, orang tak boleh untuk argue, tak boleh nak petikai bahawa ini adalah rekaan Nabi SAW, ini adalah karangan Nabi SAW. Tetapi ia adalah untuk menjaga kesucian wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Abu Syamah seorang ulama di dalam menghujahkan dan juga mengupas. Kalau boleh untuk diringkaskan, Nabi respon ma'ana biqari ini 3 kali. Tengok dalam teks ini, satu pada baris yang ke-7 ma'ana biqari, kemudian ma'ana biqari lagi pada baris yang ke-8, kali yang kedua Nabi SAW respon, dan pada kali yang ketiga juga ma'ana biqari pada baris yang ke-10. Maka Abu Syamah menjelaskan
Ma'ana biqari. Pada kali yang pertama, bila Nabi SAW sebut dan respon, bila Jibril minta, suruh Iqra ma'ana biqari, adalah limtina'. Maknanya Nabi SAW nak menggambarkan keengganan. Nabi SAW nak menggambarkan Nabi ada rasa reluctant untuk menerima apa yang bakal diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi SAW, sebab ia merupakan suatu perkara yang besar. Maka Abu Syam menafsirkan bahawa ma'ana biqari yang pertama adalah rasa serba salah, dan ini adalah nature pada manusia. Kalau tuan-tuan mungkin tak pernah jadi imam, tiba-tiba diminta untuk jadi imam, walaupun bacaan baik, walaupun mungkin kita seorang yang ada ilmu agama, tapi dengan sebab itu first time, maka nature manusia dia akan ada reluctance, rasa tak bersedia. Maka itu juga yang dirasai oleh Nabi SAW dengan respon ma'ana biqari. Dan reluctant bukan bermakna ia adalah something yang sewajarnya ada persistensi ataupun benar-benar reluctant, tidak. Tetapi ia adalah suatu tabi'i ataupun kebiasaan bagi mereka yang berdepan dengan something yang kali pertama pula adalah something yang berat, sesuatu yang berat, maka akan ada unsur-unsur keengganan. Maka kemudian kalau tengok kepada ma'ana biqari yang kedua, kata Abu Syam, ia menggambarkan kepada penafian Nabi SAW. Kalau tadi adalah suatu rasa berat, rasa enggan, maka ia menjelaskan pula keengganan ini adalah dengan sebab dia melihat ada kelemahan kepada Nabi SAW. Nabi adalah manusia, Nabi ada rasa sedih, Nabi ada rasa marah, Nabi ada rasa gembira. Maka Nabi SAW melihat dengan beratnya, dengan sukarnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila perkara pertama yang diminta adalah untuk Iqra, yang difahami bila Iqra ini ia memerlukan kepada kemampuan dan kebolehan untuk membaca teks. Maka Nabi SAW melihat bahawa pada dirinya ada kekurangan yang berkenaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan pada kali yang ketiga, Abu Syam menafsirkan kenapa ada ma'ana biqari yang ketiga. Ia adalah listifham. Kalau yang pertama tadi menggambarkan keengganan, kalau yang kedua tadi menggambarkan penafian, merasai kelemahan dan kekurangan, yang ketiga ia adalah sebagai suatu respon daripada Nabi SAW nak menggambarkan dengan kelemahan itu, maka timbul rasa tanda tanya, nak tanya dan cuba untuk mencari penyelesaian. Ini yang dimaksudkan dengan istifham. Maknanya di sana, macam mana? Aku seorang yang tak boleh untuk membaca, tetapi kenapa disuruh untuk membaca ini? Maka ia menggambarkan bagaimana timbul tanda-tanda kepada Nabi SAW. Nabi dah merasai kekerdilan dan kelemahan baginda SAW. Tapi Nabi, bila ada persistensi daripada Jibril untuk minta baca juga, maka Nabi SAW datangkan ma'ana biqari. Macam mana lagi? Macam mana boleh engkau suruh untuk aku membaca, sedangkan aku adalah seorang yang tidak berkemampuan untuk membaca teks? Maka Nabi SAW menceritakan perkara ini sebagai suatu gambaran bagaimana para ahli hadis menjelaskan ia adalah gambaran bagaimana Nabi SAW akan ada kemampuan bacaan itu dengan sebab kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sandarannya kepada kemampuan insani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu lagi darjat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala angkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hal ini juga merupakan suatu panduan kepada kita bersama. Kadang-kadang kita berdepan dengan, contohnya kita seorang guru, ataupun kita seorang bapa, seorang ibu. Kita berdepan dengan contohnya anak yang bermasalah di dalam pelajaran. Ramai yang cepat mengambil sikap, rasa geram, rasa marah, rasa tak suka. Kalau kebetulan pula ada anak yang pandai, ada anak yang kita boleh kategorikan sebagai anak yang ada masalah pembelajaran. Kadang-kadang adalah aspek-aspek kesihatan ataupun seumpamanya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita proses penurunan wahyu ini. Nabi di dalam keadaan yang memang ada kelemahan pada penilaian kacamata manusia, tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kemuliaan mulia untuk menguasai ilmu-ilmu yang di luar daripada kemampuan manusia. Maka begitu juga dengan anak-anak kita yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, walau macam mana keadaan sekalipun, anak ini telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bukan sebagai calon lecturer, mungkin dia bukan calon engineer, tetapi mungkin dia sebagai seorang calon pembuat rumah, pelukis, ataupun seorang yang peniaga yang memang ada kelebihan-kelebihan yang tertentu yang sepatutnya kita cuba untuk memberikan ruang dan peluang dan kesungguhan yang tidak berbelah bagi. Dan apa yang ditunjukkan contoh, bila ada pengulangan-pengulangan macam ni, menggambarkan bagaimana antara teori keberkesanan pendidikan adalah antaranya dengan proses pengulangan. Kan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang kebanyakannya dah hafal Yasin kan? Betul? Dengan sebab tiap-tiap minggu kita baca Yasin. Sebab tu kalau ada mereka yang memberikan pandangan baca Yasin malam Jumaat di bin'ah ke ataupun seumpamanya, saya akan menyangka dia adalah jauh lebih baik daripada pergi konsert Metallica. Dia pastinya paling kurang kita boleh hafalkan Yasin. Kalau nak mengharapkan kita semata-mata usaha kita secara individu untuk menghafal surah Yasin, mungkin sampai kita mati pun kadang-kadang mungkin susah. Tapi dengan sebab ada bacaan Yasin tiap-tiap minggu, maka kita akan hafal, akan masuk. Dan masuknya itu tuan-tuan muslimin dan muslimat adalah bila dia masuk benar-benar dan meresap di dalam hati. Sebab itu saya mungkin pernah bincangkan sebelum ini berkenaan bagaimana realiti sesuatu ilmu ataupun suatu pengajian ataupun suatu bacaan itu benar-benar menyerap resap di dalam jiwa kita. Beza antara qalb dan juga otak. Saya mungkin pernah katakan, saya tak sure mungkin dalam kuliah subuh ke dalam bagaimana yang sebenarnya Nabi SAW contoh di dalam Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan wahyu ini adalah Nabi SAW diberikan kekuatan pada qalb. Pada qalb dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai sebenarnya jantung. Dia bukan di hati, dia adalah jantung. Dan ini akan relate juga bagaimana hadis Nabi SAW yang menyebut bagaimana anak Adam didatangkan daripada mudghah. Daripada mudghah adalah seketul darah. So, adakah seketul darah itu adalah otak ataupun seketul darah itu adalah qalb, ala wahyal qalb, betul? Yang akan menentukan kita jadi baik ataupun sebaliknya adalah ala wahyal qalb, betul? Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini juga adalah yang wajar untuk kita fahami bersama. Dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagus untuk menggalakkan anak-anak kita hafal Al-Quran, tetapi bukan jaminan seorang yang hafal Al-Quran adalah seorang yang akan mengamalkan Al-Quran.
dia boleh untuk memorize, dia boleh untuk ingat, dia boleh untuk hafal. Macam kita hafal surah Yasin tadi, tak semua juga orang yang hafal surah Yasin, tapi menyokong undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jaminan. Maknanya boleh hafal, sebab tu orientalis pun sebahagiannya boleh hafal Al-Quran, boleh hafal hadis lagi banyak daripada saya, tetapi dia tak sampai ke dalam Al-Qalb itu tadi. Dan dalam konteks wahyu ini, Nabi SAW menerima menyerap resap bukan setakat pada memori, tetapi benar-benar menyerap resap di dalam Al-Qalb. Bahasa Melayu malang ni kita terjemah sebagai hati juga kan. Jadi kadang-kadang kita confuse hati ni lah mana, sama ada hati yang bermaksud Al-Qalb itu ataupun hati yang bermaksud ataupun refer kepada liver. Kalau bahasa Arab disebut sebagai kibdah. Kibdah tu adalah hati percakapan, hati yang terlupa. Manusia pun ada hati juga kan. Maka Al-Qalb adalah merujuk kepada jantung ataupun sebagai suatu alat ataupun bahagian yang sangat-sangat penting di dalam merencanakan kehidupan kita, dan mungkin boleh untuk dibahaskan bagaimana agaknya ilmu itu akan masuk ke dalam jantung. Itu serah kepada doktor-doktor untuk bincangkan macam mana dia ikut mana, dia masuk saluran darah kan. Kalau ilmu tu hilang macam mana, dia keluar kot bulu rumah ke, ataupun macam mana, yang tu kita boleh bincangkan dan kaji waktu lain bukan dalam Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya dah sentuh sedikit tadi berkenaan hikmah mengulang. Hikmah kita mengulang, yang kadang-kadang ada juga yang agak kurang bersetuju dengan pendekatan ataupun manhaj yang digunakan di setengah institusi pengajian tinggi ataupun institusi pendidikan seumpama Al-Azhar, seumpama universiti di Morocco, Fas University, bahasa lebih kita tulis sebagai Fas University, dan juga beberapa universiti lain yang memberikan penekanan kepada hafazan. Termasuklah contoh di Al-Azhar, walaupun ambil kuliah perubatan, dia kena ada subjek hafazan Al-Quran juga. Maka ini merupakan di antara disiplin yang diajarkan dalam pengajian Islam ataupun dalam konsep pendidikan Islam. Memang aspek hafazan diberikan penekanan, bukan semata-mata hafazan, tetapi ada aspek-aspek yang lain, just untuk memberikan penekanan bahawa hafazan adalah satu komponen penting di dalam pengajian kita. Dengan sebab itu kalau kita tanya doktor pun hafal nama-nama ubat, hafal nama-nama penyakit. Dia tak boleh semata-mata dia faham je. Yes, dia faham masalah ni begini, simptom dia begini, tapi dia kena hafal juga. Sebab banyak formula dia, banyak nama penyakit, banyak nama ubat dan seumpamanya, yang tidak sekadar memadai dengan faham akan kegunaan ubat yang berkenaan, tapi kena hafal juga nama-nama saja, walaupun mungkin dengan istilah-istilah yang sukar dan seumpamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita tengok kepada bagaimana dialog Nabi SAW dengan Jibril ini juga menggambarkan bagaimana urusan yang besar ini ia memerlukan kepada apa yang disebut sebagai passion, kesabaran, ketabahan. Kalau katakan Jibril adalah seorang guru yang galak ataupun guru yang emo, maka bila anak murid kata aku bukan seorang yang boleh baca, maka mungkin kali pertama, kali kedua dah cukup lah untuk dia meninggalkan anak murid yang berkena. Tapi apa yang diberikan gambaran di sini, ini adalah nilai kepada agama yang kita cuba untuk pelajari dan cuba untuk dapati. Ada pandangan yang melihat bahawa hal-hal yang berkait dengan agama, mengaji agama adalah something yang ringan. Bila ringan, ia tidak diberikan keutamaan di dalam kehidupan. Maka dengan sebab itu kecenderungan sebahagian besar daripada ibu bapa adalah anak dia mesti jadi doktor, anak dia mesti jadi engineer, sebab ada jaminan, contohnya peluang pekerjaan yang lebih baik. Itu benar, tetapi jangan sesekali mengabaikan
tuntutan contohnya. Kalaupun nak jadi doktor kan, walaupun ambil engineering ke, ambil political science ke, ambil economics ke, ambil finance ataupun seumpamanya, dia still ada dia punya semester break ataupun seumpamanya. Sekurang-kurangnya kita cuba untuk merencanakan pada waktu-waktu cuti yang begini, anak-anak kita diberikan ruang dan peluang untuk memperkasakan pengetahuan agama, supaya nanti mudah-mudahan dia seorang doktor yang boleh untuk menguasai hal-hal syariah. Kalau kita tengok contoh Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Muhammad Badi' adalah seorang profesor veteriner, profesor perubatan harimau. Tetapi kenapa dia boleh diangkat menjadi pimpinan yang paling tinggi dalam konteks sebuah gerakan Ikhwanul Muslimin? Dengan sebab penguasaan ilmu wahyu yang cukup kukuh. Beliau bukan setakat seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang haiwan, tetapi juga memahami Al-Quran jauh lebih baik daripada, mungkin sebahagian besar daripada orang-orang yang mengajar ilmu. Dengan sebab itu, kadang-kadang orang pelik kenapa Syekhul Azhar boleh untuk memberikan pandangan-pandangan sampai ke peringkat memberikan the so-called license kepada rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera. Maka ini sekali lagi memberikan jawapan kepada kita betapa di sana ia bukan jaminan bila seseorang itu ada qualification di dalam syariah ataupun usul din, maka ia segala-galanya betul. Malah kadang-kadang dengan sebab saya tidak menghalang untuk rasa kagum ataupun menghormati ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama yang seumpama ini. Tetapi sandaran-sandaran contohnya dengan mengucapkan bahawa Imam Juwaini memberikan pandangan dan pengiktirafan kepada the so-called rampasan kuasa ataupun keabsahan sebuah kerajaan yang dibina di atas dasar rampasan kuasa. Contohnya, diberikan contohnya bagaimana peralihan yang berlaku antara kerajaan Umayyah kepada kerajaan Abbasiyah. Ia adalah berlaku dengan the so-called rampasan kuasa. Bagaimana mereka yang berpihak kepada kerajaan ataupun Bani Abbasiyah penyokongnya merampas ataupun mengambil kuasa daripada raja daripada kalangan Bani Umayyah. Maka ini dijadikan asas dan hujah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, wajar untuk difahami, analogi tidak semestinya memberikan jawapan yang paling tepat. Perlu untuk dirujuk kepada asas yang berlaku, disebut sebagai illah, sebab berlaku. Apa yang berlaku pada zaman Bani Abbas dan juga Bani Umayyah adalah, kalau kita baca dalam sejarah, akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah adalah zaman di mana pemerintahnya semakin jauh dari Islam, semakin jauh daripada Islam, dengan berfoya-foya, dengan melakukan penindasan kezaliman yang melampau. Maka pada waktu yang berkenaan, dia ada kewajaran untuk masyarakat dan juga rakyat bangkit untuk memperbetulkan keadaan dan mengambil tampuk pemerintahan. Even kalau kita baca dalam sejarah, memang the last 10 years or 20 years daripada kerajaan Bani Umayyah adalah zaman yang sangat lemah dari sudut pemerintahan, dengan kecuaian dan juga penggunaan penyalahgunaan kuasa dan seumpamanya. Maka ia sama sekali dan jauh berbeza dengan apa yang ada dalam konteks pemerintahan Morsi, yang pelantikannya adalah secara sah, dan kemudian zaman Morsi tidak tercatat bahawa di sana tentera membunuh mana-mana di kalangan rakyat, di kalangan protester. Dia berlaku demonstrasi juga bagi penentang Morsi seawal dia naik lagi. Tetapi ia sepatutnya yang diberikan pandangan adalah mendukung dan juga memberikan sokongan yang padu kepada pemerintahan yang ada, yang mana bahagian yang boleh untuk dia argue bahawa ia jauh ataupun meninggalkan paduan-paduan prinsip-prinsip di dalam Islam. Maka jelasnya analogi yang cuba untuk dikemukakan antara bagaimana Bani Abbas mengambil kuasa daripada Bani Umayyah dengan mereka melakukan rampasan kuasa ke atas Morsi adalah suatu kias ataupun analogi yang sangat salah.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu bukti yang jelas lagi. Rentetan daripada pembunuhan ke kecaman, tak ada sebarang hujah syar'i yang akan menghalalkan pembakaran mayat. Tak ada sebarang hujah syar'i untuk membunuh anak-anak. Tak ada sebarang hujah syar'i yang akan mendukung pembunuhan golongan yang lemah, golongan yang tidak bersenjata, ataupun rakyat yang memang tiada berupaya untuk melawan tentera yang penuh kezaliman dan juga kekejaman. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat, mudah-mudahan perkara ini menjadi suatu panduan kepada kita bersama, bahawa di sana title bukanlah jaminan bahawa seseorang itu akan berterusan dan berpegang kepada kebenaran. Malah kadang-kadang title meletakkan seseorang itu bersedia untuk mengetepikan kebenaran daripada sumber wahyu semata-mata untuk menjaga periuk nasi ataupun kedudukannya sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan saya ternanti-nanti apa pula fatwa dan pandangan mereka bila dengan khabar pembebasan Mubarak. Kalau katakan pembebasan Mubarak adalah bertepatan dengan prinsip Islam, maka kita tunggu saat itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih aula untuk membalasnya dan juga menentukan kezaliman-kezaliman yang bukan setakat dilakukan oleh tangan-tangan tentera yang zalim, tetapi juga mereka yang mempunyai status agama yang tinggi tetapi zalim dengan ilmunya. Wala'iyazbillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dan kalau kita tengok sambung sedikit tadi, mungkin dalam 5 minit saya akan cuba untuk habiskan. Saya cadang untuk habiskan hadis ini, tapi tak sempat lagi. Kita baru masih halfway. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan melalui Jibril ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Sebelum itu, apa yang dilakukan oleh Jibril ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut kat sini, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan rasa ragunya, rasa beratnya, rasa keengganannya, apa yang dilakukan oleh Jibril adalah fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Kat sini tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan proses ini berulang sebanyak 3 kali tadi. Bagaimana Jibril mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh Jibril dan juga seakan-akan diberikan protection oleh Jibril tadi. Maka ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam kajian yang berkait dengan psikologi, kalau ada di kalangan psikologis, pakar-pakar yang berkait dengan counseling dan seumpamanya, kalau saya salah boleh tolong betulkan. Ini adalah salah satu juga daripada konsep bagaimana memberikan keberkesanan dan kelunakan, ketenangan di dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prosesnya adalah dengan proses dakapan. Proses dakapan adalah suatu proses yang kalau kita mungkin ada pengalaman, kita sebagai anak murid contohnya, bila guru kita dakap kita, apa kita rasa tuan-tuan? Kita rasa skill. Cuba tanya anak-anak kita yang pergi ke tadika ke ataupun sekolah rendah, ataupun kita dalam mendidik anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita mungkin nakal, mungkin juga rasa tak suka untuk mengaji ke ataupun seumpamanya. Cuba kita dakap. Ini adalah satu teknik bagaimana kita cuba untuk memberikan rasa security dan juga ketenangan kepada anak-anak kita. Bukan setakat anak-anak, kadang-kadang mungkin kita mengajar isteri kita, mungkin juga adik-beradik kita. Maka itu adalah teknik yang antara yang berkesan. Dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita ada anak kecil kan, bila anak kita menangis, maka apa yang kita lakukan adalah mendakap, dan kita akan gosok bahkan. Maka ini tarbiyah yang Nabi SAW dapat daripada Jibril. Maka perbanyakkan proses-proses untuk mendakap, proses-proses untuk menyampaikan, bukan setakat mulut kita, tetapi hati kita dan juga getaran nadi kita, qalb kita.
bersatu dengan anak kita, anak didik kita, isteri kita dan seterusnya, yang akan mengalirkan getaran-getaran yang penuh dengan keikhlasan, kemurnian, kelembutan, yang mudah-mudahan ia akan memberikan suatu kekuatan yang tersendiri. Dan sebab itu tuan-tuan, antara kekuatan, berbicara tentang ikhwan muslimin contohnya, antara kekuatannya adalah pada kekuatan ukhuwah, kekuatan rasa persaudaraan, brotherhood mereka. Dan antara lain adalah mereka bila berjabat tangan contohnya, bukan setakat jabat lebih kurangnya ataupun buat sambil lewa saja, tetapi mereka bersungguh-sungguh dan mereka tidak segan-silu untuk berdakapan. Berdakapan taklah over sangat, tetapi berdakapan di dalam keadaan cuba untuk merasai getaran bagi mereka yang bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada current yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Dengan sebab itu dia ada power yang tersendiri, touch, human touch pada tempat-tempat yang dibenarkan. Jangan touch tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Pada tempat-tempat yang dibenarkan, dia ada kekuatan yang tersendiri. Sebab itu kita bersalaman, berdakapan, dan seumpamanya ia merupakan sumber kekuatan rumah yang sepatutnya kita perkasakan, dan dia adalah aspek kekuatan di dalam pendidikan kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita boleh sambung lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Ada beberapa perkara yang lain yang juga dikupas dan wajar untuk dihayati daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebut perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam sokongan Khadijah di dalam proses menerima wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah refer kepada bapa saudaranya Waraqah bin Naufal. Ini akan kita kupas insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan, qudrah dan iradah kepada kita bersama untuk mendalami hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus insya-Allah bukan setakat kita mengaji, bukan setakat kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita memikirkan bagaimana kita menterjemahkan hadis Nabi, Quran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian-pengajian yang kita lalui insya-Allah untuk membela diri kita insya-Allah sebagai pejuang-pejuang di jalannya insya-Allah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita bersama, panduan kepada kita bersama, taufik dan hidayah kepada kita bersama untuk menjadi mereka yang mencintai ilmu dan sekaligus bersedia menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana sahaja kita berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahmudan wa la mahruma wa la muqattaran fil rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ahli keluarga kami ya Allah. Jiran-jiran kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Ikatkan hati-hati kami dengan nama-Mu ya Allah, untuk bersama-sama membantu agama-Mu ya Allah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah di mana sahaja kami berada ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang sedang dizalimi dan dianiayai ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, musnahkanlah mereka yang melakukan kezaliman dan kekejaman di atas muka bumi-Mu ya Allah. Lemahkan kekuatan mereka ya Allah. Porak-porandakan kesatuan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan balasan yang setimpal kepada kezaliman mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Berikan mereka kemenangan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantu saudara kami di Mesir ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Syria ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami di Iraq ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Burma ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Mohon keampunan daripada Allah. Kalau ada kesilapan dalam mengupas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis bagi
sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf daripada tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat kalau ada kesilapan dan juga kekurangan di dalam penyampaian kuliah pada malam ini. Kita tangguhkan sama-sama kuliah maghrib kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Qudus. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.